Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita nak sambung untuk subjek mata pelajaran Jawi tahun 6. InsyaAllah kita menggunakan buku teks. Boleh tengok buku teks muka surat 60 ke 59 ni. InsyaAllah kita baca sama-sama dan kita bincang sama-sama ejaan yang terdapat dalam teks yang kita baca ni, insyaAllah. Boleh tengok ya. Kita tengok tajuknya ataupun kita masih lagi di bawah kesenian Islam di dalam tajuk seni bina kesenian Islam, seni bina masjid. Kita tengok mihrab. Perkataan pertama mihrab. Ini perkataan pinjaman bahasa Arab dan inilah ejaannya. Awak kena rajin membaca. Mihrab merupakan, senang ya, satu bahagian. Bahagian ni adalah perkataan imbuhan akhiran. Asalnya bahagi. Jadi kenapa bahagian tambah nun saja di belakang? Kerana kata dasarnya bahagi berakhir dengan huruf ya. Ingat tahun 3 dah belajar dulu. Kalau berakhir dengan huruf ya, maka akhirnya kena tambah nun sahaja. Kalau imbuhan ataupun akhirnya berakhir dengan huruf alif, maka di belakang kena tambah hamzah nun. Contoh bina, baya binun alif na, binaan hamzah nun. Kalau berakhir dengan waw, buru, bawa buru wawru, maka kita tambah kalau annya alif nun, buru wan, bawa rawaw tambah alif nun. Kenapa? Kerana waw di hujungnya. Kalau alif di hujungnya hamzah nun. Selain alif, selain waw, macam perkataan bahagi iaitu huruf ya, huruf sin ke, huruf ba ke, semua tambah nun. Maka bahagian bukan ya alif nun. Tak betul ya. Bahagian. Masjid yang menganjur ke arah kiblat. Kita tengok ke arah. Ke arah perkataan imbuhan awalan. Ke. Asal ejaan arah alif roha arah. Betul? Maka bila ada masuk imbuhan ke dekat depan bagi perkataan yang bermula dengan huruf alif, maka bila masuk 3 imbuhan sama ada se ataupun ke ataupun di, 3 dipanggil kaedah se ke di, maka huruf alif ditambah hamzah di atasnya sekiranya diawali dengan imbuhan se ataupun ke ataupun di. Contohnya searah, contohnya di arah ataupun ke arah, maka diletakkan hamzah di atas alif. Jangan tinggal ya. Kalau tinggal salah. Untuk perkataan yang ada imbuhan se ke di depannya. Kiblat perkataan pinjaman bahasa Arab. Maknanya awak kena tahu ejaan dia bagaimana begini. Kini ia perkataan asal bahasa Melayu yang dikekalkan dibina dal ya, dal kenapa tak ada ya? Imbuhan di hanyalah huruf dal. Dibina dalam pelbagai saiz hamzah 3/4 ya. Apabila antara alif dan ya ataupun dalam bahasa Melayunya a dan i, maka tengah-tengah tu kena ada hamzah yang kedudukannya 3/4 daripada alif. Macam je lain. Lam alif la, ya nun. Kena ada hamzah tengah-tengah. Kenapa? Alif dengan ya. Ataupun bahasa Melayunya a dan i. Eja lain. Ataupun huruf a, i, o, u lah. Lau, lam alif. Waw, qaf. Tengah-tengah kena ada hamzah. 3/4. Dan perkataan pinjaman yang perkataan bahasa Melayu yang dikekalkan ataupun disebut perkataan tradisi dihiasi di imbuhan tak ada ya, dekorasi lah dekor. Ni terjemah aja macam biasa huruf tu kita terjemah aja. Dekorasi yang menarik. Kenapa belakang huruf qaf? Huruf kaf. Menarik adalah perkataan bahasa
Melayu. Bila duduk di hujung huruf K tu, M-I-M, N-N, R-I-K. K tu duduk di hujung. Maka di hujung suku kata huruf Qaf bagi perkataan bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris, jadi huruf Kaf. Contohnya teks. Ta, ya, kaf. Tak boleh Qaf. Sebab dia perkataan bahasa Inggeris. Baik. Itu pertama, mihrab. Seterusnya, kita tengok pula. Dekorasi. Dekor ni hiasan tak? Dekorasi. Senang je ya. Pelbagai elemen. Elemen. Kenapa ada alif di depan? Kalau kita tengok bahasa Melayunya bermula dengan I. I, E, L, I, le. L, I, le. L, I ke L, I? Tak pun tak tahu ejaannya. Elemen. M-I-N, men ya. Di depan I. Apa perkataan yang bermula dengan A, E, I, O, U? Maka jawinya tambah alif. Maka termasuklah perkataan elemen. Ya, huruf I itu jadi huruf ya. Di depan buah alif. Kenapa? Kerana dia perkataan yang dimulakan dengan A, E, I, O, U. Contoh awak nak eja. Ular. U. Ular. U adalah huruf waw. Tak? Lam, ra, ular. Maka, bila depan adalah huruf U, salah satu daripada E, I, O, U, tambah alif. Jadi, ular. Itu juga eja. Orin. Oh, huruf waw. Kena tambah alif. Itik. Huruf I kena tambah alif di depan. Bagi perkataan yang ada A, I, O, U di depan. Digunakan. Di. Sama juga. Tak ada ya. Sebab ada imbuhan. Digunakan untuk. Untuk qaf. Sebab apa? Bahasa Melayu. Di hujung bahasa Melayu. Kalau dia di apa ke nama? Di depan. Maka huruf kaf walaupun bahasa Melayu. Contoh nak eja katak. Katak. K-I-K. K. K itu adalah di depan. Maka jadi kaf. Tak. Katak. Ta-kaf tak. Bukan ta-kaf tak. Kenapa? K itu duduk di hujung suku kata. Maka menjadi huruf qaf bahasa Melayu. Dah ajar banyak kali dah. Berbagai elemen digunakan untuk menghiasi seni bina masjid. Masjid ni bahasa Arab. Antaranya, titik 3 di atas bila dia tunggal, ialah seni tulis. Antaranya ialah seni tulis. Iaitu perkataan tradisi bahasa Melayu yang dikekalkan. Macam ni ejaan dia, awak kena ingat. Dengan menggunakan pelbagai kaedah. Kaedah pinjaman bahasa Arab. Pelbagai kaedah tulisan khat. Khat pun perkataan bahasa Arab. Pinjaman bahasa Arab. Tulisan. Nampak? Tulisan asalnya adalah tulis. 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 Tulisan itu adalah, san itu adalah imbuhan akhiran. Kenapa tak tambah sin alif nun? Kerana perkataan tulisan itu dasarnya adalah tulis. Di hujungnya huruf sin. Macam Ustaz cerita tadi, belakang lain daripada alif, lain daripada waw, hanya tambah nun sahaja. Tak boleh tambah sin alif nun. Alif datang apabila perkataan dasar hujungnya waw. Buru. Buruan. Buru, bawa, burawaru, alif nun. Alif nun datang bila perkataan dasar hujungnya waw sahaja. Bentuk geometri. Bentuk sama juga geometri seperti pentagon. Pentagon ni dengar je macam susah tak? Awak terjemah je balik. Pentagon bahasa Melayu tulis. Kemudian tukar je mengikut huruf-huruf padanannya. Pentagon. I bunyi E kena kekalkan huruf Ya. Dah ajar dah. I tengah-tengah buang. I yang berbunyi E tidak ada huruf Ya. I yang bunyi E kekalkan. Jadi huruf Ya. Pentagon. Dan heksagon. Sama juga. Heksagon. Hek. K
kaf. Kenapa tak jadi huruf qaf walaupun dia di hujung suku kata? Hek, satu suku kata. Sa, satu suku kata. Gon, satu suku kata. Maksudnya heksagon ada 3 suku kata. Jadi hek, kenapa huruf kaf? Kerana dia pinjaman bahasa ataupun perkataan bahasa Inggeris asalnya. Corak, motif tumbuh-tumbuhan. Nampak? Tumbuhan ni pun perkataan imbuhan akhiran. Tumbuhan. Kenapa ha tidak ada alif? Tumbuh ha alif nun. Kenapa? Kerana perkataan dasar tumbuhan adalah tumbuh. Tumbuh, huruf akhirnya adalah ha. Macam Ustaz cakap tadi, lain daripada alif, lain daripada waw hujung suku katanya. Hujung kata dasarnya mesti tambah nun sahaja. Jadi disebab itulah dia je tumbuhan, tumbuhan. Tak ada alif nun. Nun saja. Seperti corak bunga, bungaan. Bungaan. Perkataan apa? Perkataan apa? Imbuhan akhiran. Imbuhan akhiran ni apa? An. Asalnya bunga. Kenapa? Hamzah nun. Kerana perkataan dasarnya bunga ada alif di hujungnya. Sebab itulah kena ada ataupun tambah hamzah nun. Macam saya cerita tadi ya. Bina. Binaan hamzah nun. Sebab belakang kata dasarnya alif. Kalau belakang kata dasarnya waw, tambah alif nun. Lain daripada tu, lain daripada waw, lain daripada alif, tambah nun sahaja. Beberapa pa. Kenapa pa tak ada alif? Beberapa. Kenapa pa tak ada alif? Kaedah derlong. Ingat tak derlong? Bila ada dua a, ra, pa. Ra alik ra, pa alik pa. Maka ditengok huruf a yang kedua iaitu pa. Ada tak pa tu dalam derlong? Derlong tu apa? Dal, ro, lam, waw, nga. Kalau melibatkan 5 huruf ini, maka barulah ada alif. Contoh awak aja nga, nga. A. Nga, nga. Tengok nga. Ada tak dalam derlong? Dal, ro, lam, waw, nga. Ada nga, maka ada alif. Ini pa. Ada tak dalam derlong? Dal, ro, lam, waw, nga. Tak ada pa, maka tak ada alif. Sebab itulah eja beberapa tak ada alif pada huruf pa. Contoh corak bunga-bungaan ialah corak tikam seladang. Ini jenis-jenis corak lah Ustaz. Tak tahu apa nama corak ni. Dia panggil corak tikam seladang. Ni, corak tikam seladang. Ini namanya rupanya tikam seladang. Atau bunga mas. Bunga mas. Mas kenapa tidak ada alif? Mim alif sin. Kerana mas kalau ejaan M-E-S-E kat tengah-tengah kan. Maka itu tengah buang Ustaz katakan. Dari jema mim alif sebab E kat ujung. Kalau M-E-S mas, E tengah-tengah. Dia bagi suku kata tertutup. Maka dibuang. E tidak ada alif. Bunga mas, Tanjung dan Melur. Laju sikit ya. Selain itu suku kata apa? Tradisi hiasan, apa? Hiasan. Kenapa nun saja? Kerana perkataan dasarnya hiasin di ujungnya. Hiasan Arabis juga ga juga. Kenapa ga tak ada alif? Kerana kaedah kaga. Setiap perkataan yang berakhir dengan ka, setiap perkataan yang berakhir dengan ga, maka tidak ada alif di akhirnya. Raga, ra alif, ga saja. Tiga, taya, ga saja. Tak ada alif. Kerana di hujung suku kata ataupun hujung perkataan. Buang je alif tu. Digunakan untuk menghiasi bahagian, dah cerita dah bahagian tadi ya, tertentu. Seperti sudut lengkungan. Lengkungan. Dasarnya lengkung. Lengkung. Lengkung berakhir huruf nga. Maka sebab itulah tambah nun sahaja. Kalau berakhir dengan alif, hamzah nun. Berakhir dengan waw, alif nun. Lain daripada tu, tambah nun sahaja. Dan bahagian atas tiang dengan
menggunakan pelbagai motif. Ni nama hiasan Arabis ni. Hiasan Arabis. Namun, terdapat juga buang alif sebab kaedah kaga, corak qaf. Sebab apa qaf? Sebab kataan bahasa Melayu, ki itu di ujung. Corak lain, ni saya kata tadi, lain alif jumpa ya, maka kena ada hamzah 3/4 di tengah antara alif dan ya. Bahasa Melayunya huruf a, i, u jumpa. Yang menghiasi seni bina masjid, kesan pengaruh budaya. Kaedah apa? Delung. Asalnya kaedah delung. Patutnya ya kena buang alif, tetapi ni ada homograf. Homograf ni bila buat ya ni buang alif, maka ada perkataan lain yang membawa makna budaya ataupun budai. Ada perkataan yang sama, maka dikekalkan balik alif ni. Tak dibuang. Walaupun kalau ikut delung, dia dibuang. Sebab ada perkataan lain, bodai, yang membawa maksud yang lain. Maka dikekalkan balik alif. Ini nama dia homograf. Sesuatu bangsa. Contohnya, buatnya titik 3 di atas. Dapat dilihat di kebanyakan. Di kebanyakan. Ni perkataan imbuhan apitan. Perkataan asalnya banyak. Maka diletak imbuhan di depan di dan saja ke. Kaf saja kan. Belakang kenapa nun sahaja? Kerana dia berakhir dengan huruf qaf. Perkataan dasarnya. Saya cerita dah beberapa kali dah tadi. Di kebanyakan masjid di negeri Melaka. Nampak Melaka. Kenapa tak ada alif Melaka? Dah kaga. Yang menggunakan ukiran. Apa dasarnya? Ukir. Apa dasarnya? Ukir berakhir dengan ra. Maka tambah nun sahaja. Sebab dia bukan alif, bukan waw. Dan hiasan pelbagai budaya. Okey. Kalau ada yang tak faham, boleh tanya dekat dalam komen tu. Nanti Ustaz cuba jawab untuk kita sama-sama faham sedikit sebanyak ejaan yang betul mengikut kaedah jawi yang dibawa oleh DBP. InsyaAllah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.